Oke lah si bocil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا ولعلك ولعلك بارئ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم. Seterusnya bersama Ukhti Atira dari SMK Kota Kemuning akan membaca ayat 10 yang terakhir. Dengan itu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina kanat a'yunuhum fi ghitai an zikri wa kanu la yastati'una sam'a afahasiballazina kafaru an yattakhizu ibadi min duni awliya inna a'tadna jahannam lil kafirin nuzula kul hal nunabbi'ukum bil aksari na'amala allazina dorlasa yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ulaika allazina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati warna zalika jazaohum jahannam bima kafaru wattakhazu ayati wa rusuli huzwa innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula
khalidina fiha la yabghuna anha hiwala kullau kanal bahru midadan kalimati rabbila nafidal bahru la an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada kul innama ana basyarum mislukum yuha ilaya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbihi falyamal amalan solihan wala yusyrik biibadati rabbihi ahada. Okey, terima kasih. Um, dan pengisian ringkas bersama dari Ukhti Aina dan SMK Jalan Kebun. Dengan itu dipersilakan. Selamat datang Aina. Aina dah masuk. Selamat datang. Kejap ada masalah. Kejap. Dekat sini tengah azan lah. Tunggu sekejap boleh? Sebab rasa salah pula nak cakap tu azan. Boleh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lambat sebab tadi ada masalah. Okay, hari ni Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hari ni I nak share pasal darjat di sisi Allah. Okay, dekat dalam dunia ni, dekat atas muka bumi ni ada 2 darjat. Iaitu sebelum tu I nak cerita dulu pasal apa itu darjat. Darjat adalah tingkatan ataupun taraf kedudukan dalam masyarakat. Ini berdasarkan daripada Kamus Dewan Bahasa. Itu adalah darjat tingkatan atau taraf kedudukan dalam masyarakat. Okay, apakah itu darjat di sisi Allah? Iaitu tingkatan ataupun taraf kedudukan yang tinggi pada pandangan Allah. Okay, itu adalah darjat di sisi Allah. Okay, terdapat 2 jenis darjat di sisi Allah, iaitu yang pertama adalah darjat orang yang memiliki darjat yang paling tinggi di sisi Allah. Yang kedua adalah orang yang mempunyai darjat yang rendah di sisi Allah. Okay, nak cerita penting sangat ke darjat ni? Darjat ni, apakah kelebihan darjat ni? Okay, pertama, bila kita mendapat darjat di sisi Allah, pertama sekali kelebihan dia adalah hidup kita di dunia ni akan dapat kelebihan-kelebihan di sisi Allah. Okay, macam mana nak bayangkan? Okay, macam mana nak bayangkan dapat kelebihan? Okay, kita bayangkan Perdana Menteri. Okay, ini kita bayangkan darjat yang tinggi di sisi manusia. Okay, contoh senang kita tengok Perdana Menteri. Perdana Menteri ni semua orang anggap dia adalah lagi tinggi. Maksudnya dia mempunyai darjat yang tinggi lah kan. Okay, bila dia lalu je, orang akan bentangkan red carpet dekat dia. Kalau dia nak lalu je, orang akan beri laluan kepada dia. Dan semua urusan dia semua orang pemudahkan. Orang beri laluan. Sama juga macam kelebihan di sisi Allah ni. Yang bila kita mendapat kelebihan di sisi Allah ni, lagi hebat lah. Maksudnya kalau dekat sisi manusia pun, kelebihan maksudnya kalau kita dapat darjat yang tinggi di sisi manusia pun kita kira macam hebat. Lagi-lagi kalau kita dapat darjat yang tinggi di sisi Allah, lagi hebat. Hebatnya macam tak boleh nak cakap lah hebatnya, sebab Allah yang boleh bagi kehebatan tu kepada kita. Sebab apa? Sebab kita memiliki darjat yang tinggi di sisi Allah. Yang kedua, bila kita mendapat darjat yang tinggi, kita akan dikasihi oleh Allah. Okay, senang cerita macam mana nak anggap kita ni dikasihi oleh Allah. Contohnya macam kita guna macam benda yang kita nampak lah kan. Okay, cuba kita bayangkan kita ni dikasihi oleh orang yang paling kaya dekat dunia ni. Mungkin kita buat apa-apa je, mungkin orang tu bagi. Sebab apa? Sebab kita dikasihi oleh orang tersebut. Mungkin kalau kita rasa kita nak makan benda yang mahal, daging yang mahal. Kita minta je, mungkin orang yang kaya tu, sebab dia dah sayang kat kita, mungkin dia akan bagi. Kalau kita rasa kita nak pergi tempat ni je, mungkin dia akan bawa. Sebab apa? Sebab kita dikasihi. Okay, itu baru dikasihi oleh orang. Cuba bayangkan kalau kita dikasihi oleh Allah. Lagi banyak lagi perkara-perkara yang Allah akan bagi kat kita. Dan segala yang kita minta, insya-Allah Allah akan tunaikan. Sebab apa? Sebab darjat kita di sisi Allah ni tinggi berbanding dengan orang lain macam tu. Okay, dalam satu hadis Al-Bukhari, Nabi SAW bersabda, bila Allah mula sayang pada seseorang, ini dalam hadis lain, Allah lah yang akan menjadi penglihatannya. Dengan penglihatannya itu dia melihat. Allah kata, akulah yang akan menjadi telinganya, yang dengan telinganya itu dia dapat mendengar. Dan Allah lah yang akan menjadi tangannya, dengan tangannya itu dia dapat memegang. Dan akulah yang akan menjadi kakinya, yang dengan kakinya itu dia dapat berjalan. Maksudnya daripada hadis ni kita boleh ringkaskan kepada takkan berlakunya pandangan kita yang mana kita akan memandang sesuatu yang Allah tak redha.
Lepas tu Allah kata akulah yang akan menjadi tangan ni kan. Maksudnya kita tak akan pegang sesuatu yang Allah tak redha. Lepas tu Allah akan akulah yang akan pegang pendengaran ni kan. Kita tak akan dengar sesuatu yang mana Allah tak redha. Sebab apa? Sebab bila kita dikasihi oleh Allah ni semuanya terletak di bawah pengawasan Allah. Maksudnya Allah jaga kita betul-betul. Dan orang yang Allah sayang ni, yang darjat tinggi di sisi Allah ni, dia takkan buat perkara yang memudaratkan diri dia sebab Allah jaga dia daripada buat dosa. Sama ada yang perkara yang perkara yang memudaratkan di dunia dan di akhirat, macam tu. Seterusnya adalah apakah kelebihan lain dalam apabila kita dikasihi oleh Allah? Adalah dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, Allah akan panggil, bila Allah sayang kat kita, Allah akan panggil malaikat untuk kasihi orang yang tinggi darjatnya juga. Maksudnya macam kalau Allah kasih dekat kita, contohlah, kalau Allah kasih kat kita, Allah akan panggil juga malaikat untuk kasihi kita. Dan bukan kita insya-Allah, sebab orang yang tinggi darjat lah, maksudnya nak cakap orang yang tinggi darjat. Orang yang tinggi darjat ni Allah akan panggil malaikat untuk kasihi dia juga. Dan malaikat akan menyeru semua penduduk langit untuk kasihi orang yang tinggi darjatnya tu. Dan seluruh penduduk bumi akan menerima dia. Sebab itulah orang yang tinggi darjat di sisi Allah ni, semua orang akan terima dia dalam hidup dia. Teringat dalam satu kisah, dalam satu kisah di mana ada seorang sahabat, dia meninggal di Madinah. Waktu tu bergegar arasy apabila dengar kematian dia. Seorang sahabat ni bernama Sa'ad. Beliau mati syahid dalam perang Ahzab. Beliaulah orang yang akan terlepas daripada dihimpit kubur. Sebab apa? Sebab beliau ni orang yang tinggi darjatnya di sisi Allah. Maksudnya hebatnya bila kita ni duduk berada di kedudukan yang tinggi di sisi Allah, kita dapat kelebihan-kelebihan yang orang lain tak rasa dan yang hebat juga. Yang seterusnya, bila kita dikasihi Allah ataupun kita berada di darjat yang tertinggi, yang seterusnya adalah bila tiba sahaja di alam barzah, kuburnya akan dilapangkan di sisi Allah. Macam kisah tadi, kuburnya akan dilapangkan di sisi Allah. Sedangkan orang lain yang berada di kedudukan yang bawah sikit, mungkin kuburnya sempit, kuburnya gelap dan takut. Yang seterusnya itu di alam barzah. Kalau dekat padang mahsyar pula, kalau dekat padang mahsyar pula, kalau orang yang darjatnya tinggi di sisi Allah, dia akan duduk tenang je di bawah arasy Allah. Sedangkan orang lain berpeluh kepanasan sebab matahari tegak di atas kepala. Kalau macam orang lain kan, orang lain yang dah dekat padang mahsyar yang kedudukan yang biasa-biasa, mungkin mereka sengsara dengan panas, dengan matahari satu jengkal dekat atas kepala. Lepas tu ni lah juga mereka ni start berdoa, ya Allah, aku nak ampunkan dosa-dosa aku. Aku nak balik ke bumi ataupun ke dunia untuk aku bertaubat. Tapi dengan ramai tu, macam Allah nak pandang tak juga. Macam Allah nak pandang doa kita. Kalau kita punya solat pun kadang-kadang lewat. Kalau kita zikir pun malas. Kalau selawat pun tak ke mana. Kalau tahajud pun bangun kejap bangun, kejap tak bangun. Jadi bila kita tak ada yang tinggi di sisi Allah ni, susah sikit kita nak minta pertolongan waktu tu. Tapi bila orang yang berada di kedudukan ataupun darjat yang tertinggi di sisi Allah ni, dia tenang je. Sebab apa? Sebab dia dah duduk dekat satu kedudukan yang istimewa yang dipanggil sebagai maqaman mahmudah, iaitu kedudukan yang terpuji. Waktu ni dia tenang je. Semua orang tengah sengsara, tengok azab sendiri depan mata, tapi waktu ni dia tenang je.
sebab dia duduk, sebab dia berada, sebab dia dikasihi oleh Allah lah, sebab dia duduk dekat, sebab dia darjatnya tinggi di sisi Allah, jadi Allah lindung dia. Nampak? Bukan saja dekat dunia tau Allah lindung, malah sampai dekat padang mahsyar nanti. Dipermudahkan segala urusannya. Sebab apa? Sebab kedudukannya yang tertinggi di sisi Allah. Jadi macam mana kita nak tengok macam mana kita nak tengok kita punya darjat, macam mana kita nak tengok kita punya darjat, kedudukan kita dengan Allah adalah kita boleh tengok sekejap. Tak ingat lah. Kita boleh tengok tahap kita letakkan Allah dekat dalam hati kita. Maksudnya macam berapa banyak kita letakkan Allah dekat dalam hati kita, banyak tu lah Allah, darjat kita di sisi Allah. Macam tu. Macam tu. Lepas tu yang seterusnya cara macam mana cerita pasal darjat ni kan, macam mana nak tingkatkan darjat kita di sisi Allah. Pertama, dalam hadis Nabi kot, tak ingat. Sekejap. Tak ingat. Yang pertama, kita mestilah memperbanyakkan selawat. Semua orang tahu kan kelebihan berselawat ni. Selawat ni dekat dalam hadis Nabi juga, Nabi ada menyebut apabila kita berselawat kepadanya satu selawat, Allah akan selawat kepada kita kembali dengan 10 kali selawat. Macam tu. So waktu ni lah kita boleh tingkatkan darjat kita di sisi Allah dengan kita banyakkan selawat. Okay, semua orang tahu sebut selawat. Okay, siapa boleh sebutkan selawat? Macam mana selawat? Siapa tahu tak selawat tu macam mana? Semua orang tahu selawat tak? Siapa tahu selawat? Cuba buka mic. Allahumma salli ala Muhammad. Cerita selawat. Kalau kita nak panjang sikit, kita ambil selawat yang macam kita selawat dekat tahiyat akhir tu. Seterusnya adalah, itu baru pertama, kita kena banyakkan selawat. InsyaAllah darjat kita di sisi Allah tinggi. Yang kedua adalah kita banyakkan langkah-langkah ke masjid. Bila kita selalu datang kunjung dekat rumah Allah ni, insyaAllah darjat kita di sisi Allah ni akan tinggi. Yang seterusnya dekat dalam hadis Nabi bersabda, dalam satu hadis Nabi kata nak kamu di Allah ya Rasulullah, bahkan kamu memperbaiki wuduk dalam keadaan susah. Berdasarkan ulama, dalam keadaan susah tu ada dalam dua keadaan, iaitu ketika keadaan susah nak mendapatkan air dan juga ketika malas. Waktu susah nak dapatkan air ni, waktu inilah kita baiki wuduk kita, insya-Allah darjat kita di sisi Allah ni tinggi. Yang seterusnya adalah ketika malas kan. Ni berdasarkan para ulama kata dia cuba tafsirkan mungkin waktu tu ketika malas. Baiki wuduk ketika malas. Ketika malas ni nak cakap waktu kita paling malas kita nak ambil wuduk waktu bila? Waktu sebelum tidur. Waktu sebelum tidur ni lah kan. Waktu tu kita dah ngantuk sangat kan. Mesti kita akan tidur je. Tak ada nak uduk-uduk dia. So waktu ni lah kalau kita pergi juga ambil wuduk, insya-Allah darjat kita di sisi Allah ni akan tinggi. Sebab inilah cara untuk tingkatkan darjat di sisi Allah. Yang seterusnya dalam hadis Nabi, Nabi kata mengisi kekosongan saf pun boleh mengangkat satu darjat kita di sisi Allah. Yang seterusnya adalah menunggu waktu azan, menunggu
menunggu dua waktu solat, antara dua waktu solat. Macam tu lah. Kalau kita menunggu antara dua waktu solat tu, kita akan ditingkatkan darjat di sisi Allah. Dan banyak lagi, sebenarnya banyak lagi cara untuk kita tingkatkan darjat kita di sisi Allah. Bukan tu je. Boleh cari lah, boleh cari dalam Google, boleh search dan boleh baca kitab-kitab lagi untuk cara untuk tingkatkan darjat di sisi Allah. Kalau nak tahu, menuntut ilmu pun juga kita boleh meningkatkan darjat kita di sisi Allah. Macam tu. So itulah sahaja perkongsian Aina pada malam ni. Kalau ada salah silap tu, harap maafkan. Kalau tersasul pun maafkan. Itu sahaja.